merenung ke belakang, mengimbau begitu sakit. Terkenangkan rentetan peristiwa pahit perit peliku. Peperangan penjajah yang menentang Malaysia bermula daripada serangan Portugis sehingga terkuburnya British. Peristiwa perusuhan antara kaum 13 Mei 1969 semuanya mengheretkan kita untuk satu matlamat, iaitu perjuangan kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Sidang hadirin dan hadirat yang saya kasihi, dalam Al-Quran surah Al-Mutasir, dalam Bible ayat Yakobus, semuanya menceritakan kepentingannya kita berjuang dan mempertahankan sesuatu tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada diri kita. Sedarkah kita tanggungjawab kita yang memerlukan pengorbanan dan perjuangan dalam setiap perkara? Dahulu, kita berjuang menentang penjajah, iaitu berlawan sesama manusia. Hari ini berbeza. Kita semua perlu berjuang dan tidak ada seorang pun yang boleh terlepas dalam perjuangan ini. Perjuangan menentang sesuatu yang kita tidak nampak, tetapi boleh membunuh kita seolah-olah bertarung di medan perang tanpa senjata, iaitu peperangan menentang virus COVID-19. Semua kita mempunyai peranan tersendiri dan perlu pengorbanan yang harus dilakukan. Siapakah pejuang yang harus kita dendangkan pada hari ini? Hal ini membawa kita untuk berbicara tentang jasamu dikenang, Malaysia boleh. Hadirin dan hadirat, saya akan membawa 3 perspektif perjuang yang akan didendangkan. Hadirin dan hadirat, pertama, pemimpin, penggerak negara. Seluruh dunia sedang menghadapi COVID-19 ini. Apa yang membanggakan kita? Negara Malaysia menjadi buah mulut di serata dunia. Dahulu, bila kita keluar negara, belum tentu orang kenal Malaysia. Namun hari ini berbeza. Semua orang mula berbicara tentang kehebatan Malaysia dalam menangani situasi ini. Menurut laporan dari China Global TV Network, Tan Sri Dr. Nur Hisham adalah salah seorang daripada 3 doktor terbaik yang berperang dalam perjuangan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Beliau turut dianugerahkan darjah kebesaran pingat Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri. Dr. Alexis Dun daripada United Kingdom menyampaikan rasa bangganya terhadap tindakan yang hebat dilakukan oleh pemimpin Malaysia sehingga berjaya mengawal penyebaran virus COVID-19 yang menunjukkan catatan jangkitan yang semakin menurun setiap hari. Tambahan pula, United Kingdom, negara besar, telah mengisytiharkan rakyat Malaysia yang berkunjung ke negara mereka pada hari ini tidak perlu dikuarantinkan kerana negara Malaysia adalah negara yang selamat. Nah, nampak kehebatan Malaysia di mata dunia. Negara luar, terutamanya rakyat negara jiran iaitu Indonesia, melahirkan rasa cemburu terhadap pemimpin Malaysia yang banyak membantu bagi rakyat bagi menghadapi pandemik ini. Mana tidaknya, Makcik Kiah dan suaminya pun turut disebutkan dalam ucapan Perdana Menteri yang memberi bantuan bagi meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19 ini. Apa yang penting kata Perdana Menteri kita? Anda jangan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini sesuka hati. Pelbagai jenis bantuan bagi meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Bantuan prihatin nasional yang berjumlah 11.14 bilion ringgit Malaysia. Penangguhan bayaran balik pinjaman, pengurangan kadar bil elektrik dan banyak lagi.
Jika hendak dijelaskan kesemuanya, dalam ucapan saya, 2 hari pun belum tentu habis. Jelas terpapar usaha pihak berkuasa dan pihak pemimpin kita untuk membantu rakyat dalam menghadapi COVID-19 ini. Kehebatan Malaysia dalam menangani isu ini sehingga seluruh dunia membicarakan tentang kehebatan Malaysia dan berharap negara mereka menjadikan Malaysia sebagai contoh. Rakyat luar turut mengagumi cara pemimpin Malaysia berkorban masa setiap hari bagi memastikan rakyat Malaysia selamat. Hebatkan pemimpin kita. Inilah jasa pejuang yang harus kita kenang dan dendangkan buat selamanya. Sidang hadirin dan hadirat yang saya kasihi. Kedua, barisan hadapan berkorban nyawa. Barisan hadapan di negara kita terdiri daripada Kementerian Kesihatan, polis, tentera dan sebagainya. Apa yang menyedihkan, sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini terdapat barisan hadapan yang terkorban. Antaranya seorang pegawai polis maut semasa Ops COVID-19. Seorang wanita kaki tangan Kementerian Kesihatan menjadi orang ketiga pegawai kesihatan meninggal dunia akibat COVID-19. Pada bulan April, petugas menjaga sekatan jalan raya maut dilanggar pemandu mabuk yang merempuh sekatan Ops COVID-19. Banyak lagi peristiwa menyayat hati pengorbanan barisan hadapan negara. Turut menyayukan hati kaki tangan kesihatan yang ikhlas menjaga dan merawat pesakit tetapi wujud pesakit yang tidak bersikap jujur, sehingga terdapat yang mempunyai kontak rapat pesakit COVID-19 tetapi tidak melaporkan, menjadi punca kaki tangan kesihatan positif COVID-19. Dalam keluhan ada kebanggaan, namun dalam kebanggaan ada tangisan air mata yang mengalir. Pasangan suami isteri yang bertugas sebagai petugas kesihatan mempunyai anak berusia 8 bulan. Anak tersebut yang sepatutnya diberikan penuh kasih sayang dan perhatian seperti anak-anak kecil yang lain. Tetapi orang tuanya berkorbankan air mata dan nyawa demi berjuang untuk negara. Kata petugas kesihatan tersebut, ada ketika saat balik ke rumah, anak merangkak ke arahnya, namun dia terpaksa melarikan diri kerana takut merisikokan anaknya. Sayu rasa hati, besar pengorbanannya. Pegawai kesihatan perlu bekerja lebih 18 jam sehari, terpaksa tidur di tempat kerja dan ada pasangan yang menyatakan ketika menghantar bekalan makanan menangis kerana melihat keadaan pasangan mereka yang terlalu penat. Maka dengan itu saya menyeru rakyat Malaysia menghargai pengorbanan barisan hadapan dengan mematuhi arahan serta saranan pihak berkuasa, selain berlaku jujur apabila menjalani saringan kesihatan agar tidak merisikokan petugas kesihatan. Inilah pejuang yang harus kita dendangkan dan kenang jasa mereka. Mereka tinggalkan anak, keluarga demi negara Malaysia tercinta. Sidang hadirin dan hadirat yang saya kasihi. Ketiga, rakyat Malaysia menyemai tanggungjawab. Peningkatan kes sebanyak 7,668 tangkapan pada fasa 2 sehingga membawa kepada jumlah 11,295 berbanding fasa 1 yang merekodkan jumlah tangkapan iaitu sebanyak 3,627. Hal ini menjadikan seramai 14,922 individu yang ditahan oleh polis Diraja Malaysia sepanjang tempoh fasa 1 dan fasa 2 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Dan hari ini amat menyedihkan, masih mencatatkan terdapat individu yang ditahan kerana melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Hadirin dan hadirat, sebenarnya segalanya terletak pada diri kita sendiri. Jika kita tidak memberi kerjasama, masalah ini tidak akan pernah selesai.
segala usaha pihak lain hanyalah sia-sia. Dek kerana sikap rakyat Malaysia yang pentingkan diri sendiri. Anda sedarkah sebenarnya anda juga pejuang dalam memerangi virus COVID-19 ini? Jika anda seorang yang patuh pada arahan daripada pihak berkuasa, anda adalah pejuang negara itu. Anda juga menjadi penyumbang ke atas kejayaan Malaysia menangani isu COVID-19 ini, sehingga media luar rata-rata memuji sikap rakyat Malaysia yang majoritinya mengikut arahan pihak berkuasa tanpa perlukan kekerasan. Namun berbeza di Filipina, memerlukan kekerasan, di mana presidennya menyatakan, "Saya sendiri akan kebumikan anda," katanya, dengan mengugut tembak mati pihak yang ingkar larangan. Di Malaysia, kesemua pihak perlu mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan pihak Kementerian Kesihatan dalam memastikan langkah pencegahan tetap diamalkan ketika berurusan. Malaysia berjaya menurunkan jumlah kes kerana rakyat Malaysia berjuang dan memberi kerjasama yang sangat baik. Malaysia berjaya membuktikan jumlah kes di Malaysia meningkat oleh World Health Organization (WHO) adalah salah sama sekali. Buktinya Malaysia berjaya menurunkan jumlah kes setiap hari. WHO menyatakan kejayaan Malaysia adalah kerana kerjasama yang sangat baik oleh rakyat Malaysia, iaitu anda rakyat Malaysia. Maka dengan ini jelaslah bahawa anda juga wira negara dalam peperangan menentang pandemik COVID-19 ini, dan anda adalah orang yang harus dikenang jasanya. Sidang hadirin dan hadirat, kesimpulannya amat mudah. Kita semua adalah pejuang negara pada hari ini. Jika kita patuh akan perintah serta menjalankan tanggungjawab masing-masing, kitalah wira yang harus didendangkan. Perjuangan ini memerlukan pasukan yang seiring dan sejalan bergerak menuju puncak yang sama, iaitu daripada pemimpin, barisan hadapan dan seluruh rakyat Malaysia. Ayuh rakyat Malaysia, sesiapapun kita, Melayu, Cina, India dan semua kaum di Malaysia, kita berlantaikan tanah dan berbumbungkan langit yang serupa. Marilah kita bersama berjuang sehingga ke akhirnya jangan menyerah. Kitalah pejuang negara. Sekian, terima kasih.